Tuan-tuan dan puan-puan, boleh dengar suara saya ataupun tak dengar? Testing. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Nota nota. Kalau boleh dengar, nota pun dah nampak, maka kita tidak perlu untuk menunggu lama. Tapi tak apa, perlahan-lahan ya. Kita hari esok cuti kan. Mungkin kita boleh tunggu sekejap kawan-kawan kita ke. Perlahan-lahan lah. Nota dapat ke tak dapat? Ada nota. Tuan-tuan dan puan-puan, Ada nota. ada nota. Ada nota. Dapat Ya, nota tak nampak. diedar? Nampak. Kan? Okey. Mulakan pelan-pelan. Billahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam yang ke-5 ini, kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah untuk kita menjalani ibadat Ramadan. Kita dapat melakukan qiyamul Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kita peluang untuk kita bertemu dengan malam Al-Qadar yang merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah, kita juga bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah kerana Allah memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita taufik untuk sama-sama kita pada setiap malam, pada jam 10 suku, kita menggunakan sedikit waktu yang Allah beri kepada kita untuk kita memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami Al-Quran yang penuh keberkatan dengan menggunakan kaedah sinopsis juzuk by juzuk. InsyaAllah daripada juzuk by juzuk ini kita semua akan dapat mengetahui tentang sesuatu surah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham apa yang Allah nak bagi tahu kepada kita
Ini bermakna kita semua semalam kita bahagian daripada juzul Al-Maidah. Yang kelima, juzul 5 diwakili oleh ayat nombor 24 sehingga ayat nombor 147. Kita akan pakai tujuan surah yang sama seperti mana kita membincangkan juzuk yang keempat. Maknanya juzuk yang keempat yang kita telah bincang pada hari semalam, kita telah sebut objektif surah An-Nisa ini seperti mana yang telah dipaparkan kepada tuan-puan, tapi saya tunjukkan untuk malam ini yang mana kita telah belajar pada juzuk 4. Allah Ta'ala nak bimbing kita, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawa dalam 176 ayat surah An-Nisa ini, fungsinya adalah untuk kita semua berlaku adil, kita semua ada sifat ihsan kepada semua manusia. Tak kiralah dia itu siapa, khususnya lagi jika kita berhadapan kepada orang-orang yang lemah. Jadi, tujuan surah ini kita telah sokong, kita telah sebut pada hari waktu kita bincang juzuk yang keempat, kenapa boleh keluarnya ataupun bagaimana boleh dapatnya tujuan surah ini telah kita sebut pada hari semalam pada juzuk yang keempat. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon bagi siapa-siapa yang tidak sempat untuk bersama ketika mana membincang juzuk 4, saya minta tuan-tuan lihat balik video yang telah di-upload di YouTube, tuan-tuan melihat balik pada juzuk yang keempat. Kenapa kita pakai tujuan surah yang sama, objektif surah yang sama? Kerana juzuk 5 ini ia berada pada suratun An-Nisa. Sebab tu kita menggunakan tujuan ataupun objektif yang sama seperti juzuk yang keempat. Juzuk 5, okey, dalam nota ini saya ada menukilkan ulasan Syekh Muhammad Quraish Shihab dalam Taksir Al-Misbah tentang bilakah turunnya surah An-Nisa ini. Jadi kalau tuan-tuan rujuk pada nota, kata Syekh Quraish Shihab, dia kata surah An-Nisa dia turun selepas surah Ali Imran. Yang kita tahu Ali Imran turun pada tahun ketiga Hijrah selepas Perang Uhud. Kita telah ulas pada surah Ali Imran. Maknanya kalau Perang Uhud itu berlaku pada 3 Hijrah, maknanya surah An-Nisa turun selepas surah Ali Imran. Ini bermakna kata Muhammad Quraish Shihab Hafizullah, beliau mengatakan kemungkinan besar, dia kata surah An-Nisa ini turun setelah Perang Ahzab yang terjadi pada tahun keempat atau kelima Hijrah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nukilkan sedikit maklumat tentang sejarah penurunan. Kerana apa? Kerana salah satu ilmu untuk kita faham sesuatu ayat, untuk kita faham surah, baik surah ini, kita kena tahu tentang konteks suasana surah-surah itu diturunkan. Jadi kalau kita rujuk surah ini turun pada tahun keempat ataupun pada awal tahun kelima Hijrah. Okay. Cuma dalam sinopsis ini kita tidaklah dapat menerangkan secara lanjutlah tentang sejarah penurunan. Untuk tahu sejarah penurunan
kita kena fokus kepada satu turun ayat tu ada dah pun dibukukan oleh para ulama. Jadi untuk faham sejarah penurunan, kita kena fokus kepada sebutkan yang pada ini. Baik tuan-tuan dan puan, kita lanjutkan. Baik, surah An-Nisa, kita masuk dulu kepada kandungan yang terdapat di dalam surah An-Nisa. Okey. Kita boleh bahagikan surah An-Nisa yang ada 176 ayat itu, dibahagikan ia kepada 3 topik yang utama. Saya tidak maksudkan lagi ayat berapa ke ayat berapa, tapi kita pergi kepada topik by topik dulu. Okey. Kalau kita baca surah An-Nisa, okey, surah An-Nisa ini topik yang pertama yang disebutkan dalam surah An-Nisa adalah berkenaan dengan isu kekeluargaan dan isu kemasyarakatan. Pada juzuk 4, kita telah sebutkan contoh-contohnya apa? Pasal anak yatim, pasal perempuan, ahlul kitab. Ahlul kitab yang terdiri pada 2 utama. Sebab tu kalau kita baca Quran jumpa ahlul kitab, ahlul kitab, ahlul kitab, dia sangat sinonim dengan orang Yahudi dengan orang Nasrani. Rupa-rupanya surah An-Nisa ni dia ada menceritakan tentang orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Dan apabila kita baca ke semua surah An-Nisa, kita akan jumpa juga Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang munafik. Allah cerita tentang orang munafik. Okay, dapat 3 topik besar yang ada di dalam surah An-Nisa. Okey, dah dapat 3 topik besar ini. Okey, kemudian sebelum kita pergi kepada sinopsis ringkas surah juzuk yang kelima. Juzuk kelima ni dia mudah saja nak faham sebab dia ambil surah An-Nisa sahaja. Okey. Sebelum kita lanjutkan kepada sinopsis juzuk yang kelima secara terperinci, kita berhenti sejenak kepada mencari maklumat dari sudut hubung kait. Kalau kita tengok pada nota, kita malam ni kita berhenti, kita push stop sekejap, kita berhenti sekejap sebelum kita masuk sinopsis surah sinopsis juzuk yang kelima. Kita cuba imbau kembali. Sekejap, saya masih mendengar ada. Okey. Kita nak mengimbau kembali tentang surah An-Nisa, kan kita tahu dia adalah surah yang keempat. Okey, surah keempat. Jadi malam ni saya nak kita semua ingat balik surah pertama yang kita dah belajar, Al-Fatihah, surah Al-Baqarah yang kita dah belajar, termasuk surah Al-Imran yang kita dah belajar, sampailah kepada surah An-Nisa. Maknanya malam ni dah sampai juzuk 5. Tapi saya tidak mahu tuan-tuan terlupa kepada surah-surah yang lain, pada surah sebelum ini. Jadi malam ni kita akan membuat perkaitan, kita akan mencari kerelevanan, ataupun dalam bahasa ulumul Quran kita panggil ilmu munasabah. Malam ni kita akan membongkarkan tentang mengapa surah An-Nisa diletakkan pada surah yang keempat selepas surah Al-Imran dan selepas pada surah Al-Baqarah. Maka kita tarik dia punya pertautan dia. Ini yang saya sebut pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari semalam, bahawasanya kalau nak faham Al-Quran, salah satu modul ataupun silibus lain yang kita kena fokus belajar, kita kena belajar perkaitan hubungan surah dengan surah.
Kita kalau kita nak belajar, kita jangan campur banyak maklumat, kita kena fokus. Habis belajar tajuk hubungan surah dengan surah dengan surah, baru kita pergi kepada topik lain. Macam ni kita fokus sinopsis ringkas saja. Kita fokus sinopsis saja. Supaya kita dah habis 30 juzuk, lepas tu baru kita pergi kepada modul yang lain. Semua modul-modul itu insya-Allah di antara modul-modul yang sedang dibangunkan di dalam Akademi Tadabbur Malaysia. Moga-moga Allah bagi rahmat. Baik, kita tengok sekejap. Apakah perkaitan surah An-Nisa dengan surah Al-Imran, dengan surah Al-Baqarah, dengan surah An-Nisa, surah Al-Imran, Al-Baqarah dan sebelumnya. Okey, dengan surah Al-Fatihah. Oh, dengan ketiga surah, bukan keempat dengan tiga. Okay, kita tengok begini. Okey. Waktu kita belajar mula-mula dulu, kita belajar waktu juzuk pertama, kita jumpa surah Al-Fatihah. Okey, ni kita tak perlu ulas apa tu surah Al-Fatihah. Cuma dalam surah Al-Fatihah kita telah diberitahu oleh Allah tentang ada dua kumpulan manusia, yang kedua kumpulan manusia ini Allah gelar dia sebagai apa? Al-Maghdub, golongan yang dimurkai. Dan kita jumpa pada ayat nombor 7 juga golongan Al-Dhalin adalah orang-orang yang sesat. Siapa tu Al-Maghdub? Orang Yahudi. Siapa tu orang yang sesat? Adalah orang Nasrani. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu ulasan surah Al-Fatihah secara ringkas, tuan-tuan boleh lihat YouTube yang kami telah selesai lebih kurang dalam 16 jam. Ada 16 siri membuat membaca tafsiran apa tu surah Al-Fatihah. Okey, saya nak tunjuk pada tuan-tuan bahawa kita nak mencari rahsia kenapa peletakan surah-surah itu di dalam Quran. Okey, dalam Al-Fatihah Allah tidak memberitahu kita tentang apakah ciri orang yang dimurkai. Allah tak bagi tahu apakah ciri orang Nasrani. Maka surah apakah yang akan memperincikan golongan Yahudi? Surah apakah yang akan memperincikan golongan Nasrani? Surah selepas dia. Maka apabila kita buka surah Al-Baqarah, yang kita dah belajar sebelum ni kan, dalam juzuk yang pertama, dalam juzuk yang kedua, sebahagian pada juzuk ketiga, kita telah belajar bahawa dalam surah Al-Baqarah, Allah ada cerita tentang golongan munafik dan Allah Ta'ala ada cerita tentang banyak ayat tentang orang Yahudi. Okey, nampak tak perkaitan dia? Al-Fatihah beri jalan. Al-Maghdub adalah orang Yahudi. Tapi nak bincang dengan lanjut Yahudi itu siapa, cirinya siapa, maka Al-Baqarah lah mengambil tempat untuk menerangkan apakah karakter orang Yahudi. Tapi ada juga orang munafik di situ. Kemudian, habis surah Al-Baqarah, masuk kepada surah Ali Imran. Surah Ali Imran pula menceritakan secara terperinci tentang golongan orang Nasrani. Kita telah bincang pada juzuk yang sebelum ini. Tapi kita nak melihat perkaitan dia. Okey, nampak perkaitan dia? Al-Baqarah fokus tentang Yahudi, Ali Imran cerita tentang orang Nasrani. Okey, apa pula surah An-Nisa? Okey, apabila kita nak belajar tentang surah An-Nisa, macam kita belajar juzuk 5 ni, juzuk 5, lepas tu nak pergi nanti sedikit pada juzuk yang ke-6. Surah An-Nisa, kita dah sebut tadi pada kandungan nombor berapa? Kandungan nombor 2 dan 3. Okey. Surah An-Nisa, Allah ada mengingatkan kepada orang-orang Islam tentang Yahudi, Nasrani, dan yang menariknya surah An-Nisa, Allah membawa maklumat tentang golongan munafik. Kalau saya garis kat bawah tu, maksudnya ada maklumat baru yang Allah letak dalam surah An-Nisa, iaitu fokus juga kepada golongan munafik. Okey. Lepas tu nanti besok kita masuk juzuk yang ke-6, waktu kita baca suratul Maidah dengan juzuk 7. Juzuk 6, juzuk 7, nanti kita melihat pula jawapan. Kalau surah Maidah ni pula, dia cerita tentang kumpulan yang mana pula? Okey, jadi kalau kita baca daripada Fatihah sampailah An-Nisa, kita jumpa tentang kumpulan siapa? Yahudi, Nasrani dan orang munafik. 3 ni kita dah jumpa dah. Tapi Al-Maidah cerita pasal apa?
Nanti kita akan belajar juzuk 6, juzuk ke-5, juzuk yang ke-6 dengan juzuk nombor 7. Lepas tu buka pula suratul Al-An'am, akan jumpa satu kumpulan. Okey, kenapa? Kenapa kita perlu mencari perkaitan dia? Kenapa diulang kumpulan-kumpulan ni? Kumpulan-kumpulan inilah sebenarnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ingat dekat kita selalu. Kumpulan-kumpulan inilah sebenarnya yang akan menarik kita, yang akan pengaruh kita, yang akan melalaikan kita sehingga kita ini tidak berada pada jalan yang lurus seperti yang kita minta dalam surah Al-Fatihah. Okey. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, kalau kita tengok dalam hadis ini, riwayat Ahmad kan, kita pernah belajar sebelum ni pun. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa? Nabi pernah buat satu garis lurus, kata Abdullah bin Mas'ud. Ni saya tunjukkan gambarlah senang. Kita tengok gambar garis lurus tu, Nabi lukis macam tu, satu garis lurus yang panjang Nabi lukis. Nabi kata inilah jalan yang lurus. Kemudian Nabi buat gambar tulang dekat kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri tu. Nabi kata apa dekat gambar yang kanan kiri pada tulang yang lurus itu? Nabi kata dalam hadis tadi, Nabi kata apa? Tengok Nabi kata. Nabi SAW mengatakan bahawa, Nabi kata waktu Nabi buat garis lurus tu dengan tangannya, Nabi kata inilah jalan yang lurus. Hadha sabilullah, Nabi kata. Kemudian Nabi buat gambar kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, Nabi kata apa? Nabi kata hadhihi subulun mutafarriqatun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Nabi kata yang jalan yang dibuat garis kiri kanan tu, kata Nabi, inilah jalan-jalan yang bercerai-berai yang pada setiap jalannya terdapat syaitan yang mengajak ke jalan itu. Maknanya apa? Tengok gambar satu lagi, saya tunjuk tentang gambar ni. Okey, contohlah. Okey, nampak gambar ni? Kan? Jalan yang Nabi lukis tadi, yang lurus tu satu saja. Inilah siratal mustaqim. Yang gambar tulisan gambar warna biru ni kan, anak panah gambar warna biru ni, inilah sebenarnya yang kita doa dalam Al-Fatihah tu, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah satu-satunya. Orang yang dapat nikmat, orang yang lalu pada jalan lurus. Jalan lurus. Yang duduk kiri kanan tu, itulah kumpulan-kumpulan yang kita dah jumpa dekat Al-Baqarah, jumpa dekat Al-Imran, jumpa sampaikan dalam surah Nisa. Allah tekankan lagi, jumpa lagi ahlul kitab. Kemudian Allah sebut tentang orang munafik. Kenapa dengan mereka-mereka ni diulang. Maknanya Allah nak ingatkan. Kenapa? Kerana untuk kita maintain istiqamah, berada di atas jalan yang lurus tu kena ingat. Nanti akan ada yang tarik kita supaya tidak berada pada jalan yang lurus. Contohnya siapa? Musyrikin, munafiqin, Nasrani dan Yahudi. Ini contoh gambar saja. Jadi saya paparkan ini untuk kita semua mengambil maklum bahawa walaupun kita dah sampai surah An-Nisa ni, kita dah masuk juzuk yang ke-5 ni, maka kita jangan lupa untuk mengingat kembali yang mana surah Nisa ni sebenarnya adalah surah yang menerangkan lagi maklumat. Akhirnya ke mana tau? Akhirnya tidak akan pergi ke mana? Dia pergi kepada Fatihah. So Fatihah adalah ibu dia. Fatihah adalah kunci besar dia. Okay? Kemudian datanglah, maknanya surah Al-Baqarah tu adalah anak-anak kepada Fatihah, Al-Imran, termasuklah surah tu An-Nisa. Okey, ini saya sebutkan pada tuan-tuan dan puan supaya kita mendapat sedikit sebanyak jawapan kenapa surah itu disusun. Maksudnya penyusunan dia kenapa disusun begitu, kerana dia ada sebab dia. Dia ada hikmah dia. Dia ada rahsia yang perlu kita belajar. Baik, kita terus pergi kepada perincian juzuk yang ke-5. Okey, surah An-Nisa. Okey. Juzuk yang ke-5 surah An-Nisa. Okey, kita sebutkan bahawa juzuk yang ke-5 surah An-Nisa, dia bermula ayat nombor berapa? Dia bermula daripada ayat nombor kita telah sebutkan tadi, ayat nombor berapa juzuk yang ayat ke berapa? Kita belajar pada ayat nombor 24 sehinggalah kepada ayat nombor 147. Okey. Ini namanya sinopsis.
ringkas. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, program kita, modul kita, pengisian kita adalah sinopsis. Kita bukan buat perincian ayat. Kita cuma sebut perkara yang besar-besar saja dalam surah An-Nisa untuk kita mengambil maklum. Okey, kalau kita baca, ni saya susun daripada ayat 1 sampailah ayat nombor 147. Okey. Kalau lihat pada ayat nombor 1 sampai 43, ia menyebutkan tentang apa? Isu kekeluargaan, isu masyarakat. Okey, sebahagian daripada ayat 1 sampai 43 ni kita telah ulas pada juzuk yang keempat. Sebab juzuk 4 dia ambil 23. Kita telah ulas sebahagian daripadanya. Okey, tuan-tuan lihat, tuan-tuan kena tengok anak panah tu. Anak panah tu maknanya dia panggil carta, dia panggil flow chart. So, susunan ayat dia. Okey. Lepas kita tahu tentang Allah menyebut tentang isu kekeluargaan, isu kemasyarakatan, maka Allah Subhanahu Wa Taala bawa kita kepada cerita tentang Ahlul Kitab. Ayat 44 sampai ayat nombor 70. Okey. Okey, Ahlul Kitab. 44 sampai 70. Tuan-tuan kena bacalah satu persatu tu. Tapi kita sinopsis, kita sebut kepada perkara-perkara besar pada sinopsis ayat dia. Kemudian lepas tu, Allah Ta'ala bawa kepada kita cerita tentang hijrah dan cerita tentang jihad. Hijrah dan jihad mewakili ayat 71 sampai nombor 104. Nanti baca juzuk 5, cuba baca. Dia buat kumpulan-kumpulan ayat dia. Sebab kadang-kadang Quran terjemahan, Quran terjemahan ni kan dia terjemah je. Dia terjemah. Tapi dekat terjemahan tu dia tak letakkan kumpulan-kumpulan ayat. Jadi ni tuan-tuan boleh jadikan sebagai kumpulan-kumpulan ayat. Maksudnya kalau tuan baca terjemahan tu letak sikit tajuk dia. Topik dia apa? Ahlul Kitab ayat 44 sampai 70. Lepas tu cerita pasal hijrah dan jihad ayat 71 sampai 104. Kalau tuan-tuan baca, kenapa Allah sebut tentang jihad? Sedangkan tema kita tentang adil, tentang kita melakukan ihsan, khususnya kepada orang-orang yang lemah. Tuan-tuan, salah satu fungsi jihad untuk apa tahu? Salah satu fungsi jihad adalah untuk mempertahankan orang-orang yang lemah. Sebab kalau tidak ada jihad, habis orang-orang yang lemah ni. Akan dizalimi dan sebagainya. Maka apabila Allah isytiharkan jihad, adalah untuk membantu orang-orang yang lemah. Dia masih lagi di bawah tujuan yang telah kita sebutkan. Kemudian ayat nombor 105 sampailah 136, Allah sebut tentang isu menegakkan kebenaran. Lepas tu Allah ada sebut tentang perbuatan syirik. Allah ada perintah bertakwa. Dan Allah ada sebut tentang keadilan. Okey. Pada bab keadilan ni, kita ulas sedikit ayat tu. Okey, kita ambil ayat 135 untuk apa? Kenapa saya sebutkan ayat ni? Kerana kita nak ingat kembali tentang tujuan surah yang kita dah belajar. Kita kata Allah nak bagi tahu kepada kita tentang betapa pentingnya sifat adil. Jadi juzuk 4 kita telah kemukakan bukti-bukti bahawa bagaimana objektif surah itu boleh dikenal pasti. Maka kita tunjukkan ayat yang terang-terang Allah ada menyebut tentang perlunya berlaku adil. Tuan-tuan, nak berlaku adil ni bukan senang. Bukan senang untuk berlaku adil. Okey. Nanti juzuk 6, besok malam saya akan bagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita mencari rahsia. Kenapa Islam ditekankan sangat adil, tekankan sangat ihsan ni kan? Macam mana kita nak tahu betapa pentingnya adil dan ihsan ni? Juzuk 6 nanti kita akan beritahu ada beberapa rahsia keistimewaan dalam An-Nisa itu yang kita akan dapati memang betul. Memang kena berlaku adil. Memang perlu melakukan kebaikan. Maka antara ayat ada 135. Kalau kita baca ayat tu Allah Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin.
in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. An ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Mari kita ambil masa sekejap, kita baca terjemahan dia. Kalau kita baca terjemahan dia, Allah Ta'ala ni bersifat maha adil. Tengok, Allah Ta'ala aja kita adil ni macam mana kita kena buat. Selama ni kita adil tak? Kita tengok ayat 135, macam mana Allah ajar kita tentang wajibnya berlaku adil. Kita baca terjemahan dia. Mungkin baca yang ayat Quran mungkin kita tak faham kan? Kita tengok terjemahan dia. Kalau kita baca terjemahan dia, kita baca dengan hati yang tenang, fikiran yang lapang, kita ambil ayat ni, tanya diri kita, tengok Allah kata apa? Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang mendukung keadilan, kata Allah, bil qista, Allah kata. Kemudian menjadi pendukung keadilan yang ketika mana kamu menjadi saksi kerana Allah. Menjadi saksi kerana Allah. Walaupun terhadap dirimu sendiri, engkau kena berlaku adil. Maksudnya Allah suruh kita mengaku. Kalau kita salah-salah, kalau kita betul-betul. Allah suruh kita berlaku adil walau terhadap diri sendiri. Kita semua, siapa sanggup untuk membinasakan diri sendiri, betul tak? Kalau kita salah, ramai orang akan sorok salah. Susah nak ada sifat accountability ni kan. Tapi Allah ajar pada kita, wahai orang beriman, kalau kau orang beriman, kata Allah, kau kena berlaku adil. Walaupun terhadap diri engkau. Walaupun terhadap ibu bapa engkau sendiri dan kaum kerabatmu. Maksudnya kalau kita perlu menjadi saksi kan. Kita kena cakap. Hatta kalau mak kita salah, kita kena kata mak kita salah. Walaupun ayah kita salah, tetap kita kata ayah salah. Walaupun dia ayah dan walaupun dia ibu kita. Tapi apa yang berlaku? Kita akan bias. Sebab apa? Sebab dia ahli keluarga kita. Tuan kata apa lagi? Termasuk kaum kerabat engkau. Adik engkau ke, pakcik engkau ke, kakak engkau ke, siapa pun kata Allah, engkau kena menjadi saksi yang adil, kata Allah. Tengok hebatnya Al-Quran. Sebab tu hanya Islam saja yang detail, Islam saja yang menekankan sangat adil. Kalau baca ayat ni, ya Allah, berat untuk berlaku adil. Jadi besok saya akan sebutkan kenapa berat berlaku adil ni, sampai ada satu perkara dalam surah An-Nisa ini yang menunjukkan bahawa memang kena berlaku adil. Tapi kita baca ni memang kita jumpa Allah kata berlaku adil. Walaupun bapa kita salah. Kalaulah kita berhadapan dengan situasi, mak dan bapa kita buat kesalahan. Kita defend tak mak ayah kita? Begitu juga kalau ibu dan bapa tentu defend anak dia. Tapi Quran ajar kita sebaliknya. Bahkan Allah kata apa? Jika dia kaya ke ataupun dia miskin ke, Allah tahu kebaikan. Allah kata kau berlaku adil. Engkau jangan bimbang tentang kemiskinan ke dan sebagainya. Allah kata kau kena berlaku adil, kata Allah. Lepas tu Allah kata jangan engkau ikut hawa nafsu engkau kerana ingin menyimpang daripada kebenaran. Allah kata jika kau memutarbelitkan atau engkau enggan menjadi saksi kerana kebenaran, maka ketahuilah Allah Maha mendalam pengetahuannya terhadap segala apa yang kamu lakukan. Saya minta tuan-tuan dan puan tolong bulatkan, tuan gariskan ada nama Allah dekat sini. Khabira. Tulis ada perkataan khabira. Perkataan khabira. Okey. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya terlupa, saya sebutlah pada tuan-tuan dan puan perintah berlaku adil bersifat ihsan ni. Ia bukan senang, tuan-tuan. Kalau anak kita salah, belum tentu kita akan kata anak kita salah. Betapa ramai ibu bapa yang defend anak dia, yang menyalahkan cikgu-cikgu dia, yang menyalahkan jiran-jiran dia. Kan? Apatah lagi kalau kita berhadapan dengan ibu dan bapa kita. Bukan senang, berat tugas ni. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu apakah betapa pentingnya berlaku adil dan bersifat ihsan di tuan-tuan puan, okey tuan-tuan catat. Tak ada nota. Jadi saya tak perlu tunggu hari besok, takut saya terlupa, tuan-tuan tulis. Antara ayat, kalau kita betul-betul kita baca ayat sampai habislah surah Nisa. Tuan-tuan baca daripada ayat depan sampai ayat belakang penutupnya,
Macam tuan-tuan jumpa kan ayat ni kan, tuan-tuan jumpa perkataan apa? Khabira. Kalau tuan-tuan ada waktu, cuba tuan-tuan buat satu, tuan-tuan saya kalau tuan-tuan ada waktu kita ni semua ada waktu Allah bagi. Okey, kalau tuan-tuan ada peluang nanti baca juzuk yang kelima ni, sampai tuan-tuan baca, tuan-tuan cari ada berapakah nama-nama Allah Al-Husna di dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan, dalam surah An-Nisa, tuan-tuan akan jumpa ada 60 ayat. Ada 60 ayat di dalam surah An-Nisa yang dalam ayat itu disebutkan nama Allah Al-Husna. Ada 60 ayat. Termasuk ayat ni. Kalau kita faham ayat Quran ni, kenapa Allah kata khabira, khabira ni, Allah Maha mendalam ni, Allah soalannya Allah berkata apa? Aku tahu kau adil ke tak adil, kau sorok ke tak sorok. Allah tahu, Allah ni Maha detail, Maha mendalam. Kalau kita belajar bentuk ayat lah. Okey, tulis saya ada 60 ayat dalam surah An-Nisa menyebut nama-nama Allah Al-Husna. Dan kalau tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan baca Quran dibaca, tuan-tuan daripada dalam 60 ayat tu, dalam 60 ayat dalam surah An-Nisa tu, tuan-tuan akan jumpa nama Allah yang paling banyak. Nama Allah yang paling banyak disebutkan dalam surah An-Nisa, tuan-tuan akan jumpa ada 4 nama Allah. Al-Alimu, Allah Maha mengetahui, dan nama Allah Al-Hakimu, Allah yang Maha bijaksana, yang Maha hikmah, dan nama dia yang lain adalah Al-Ghafuru dan juga Ar-Rahimu. Okey? Ar-Rahimu. Itu di antara nama Allah, nanti cari. Kenapa Allah tutup pada 60 ada dalam 60 ayat dalam surah Nisa, dia ada Al-Alimul Hakim. Saya syurkan pada tuan-tuan dan puan kalau nak faham Quran lagi, tuan-tuan boleh guna kaedah nak belajar Quran, tuan-tuan boleh belajar Asmaul Al-Husna pada penutup ayat dalam penutup ataupun penghujung ayat dalam setiap ayat dalam Quran. Siapa nak belajar Al-Asmaul Husna boleh guna teknik tu. Kan, contohnya kita nak belajar Allah ni Al-Alim, Allah ni Al-Hakim. Cari macam mana? Gunakan ayat Quran untuk belajar Asmaul Al-Husna. Maknanya betapa pentingnya adil, betapa penting berlaku ihsan. Susah nak buat adil ni macam ayat ni kan. Tapi Allah ingatkan kita. Sebab tu nama Allah diletakkan kena pada ayat yang Allah sebut. Kenapa pada ayat 135 Allah kata dia tu khabira? Allah Maha mendalam pengetahuan dia. Okey, dah saya sebutkan tentang apa ini, saya sebutkan untuk menguatkan lagi, mengukuhkan lagi tentang objektif surah yang telah kita baca pada juzuk 4 iaitu surah An-Nisa. Okey, kita lanjutkan lagi. Okey, tadi kita sebut tentang apa? Ayat 105 sampai 136 kan? Okey, lepas ayat 136 masuk pada ayat 137 sampailah 147, Allah Ta'ala cerita tentang keburukan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang mana ayat 137 sampai 147 ini adalah penutup bagi juzuk yang kelima. Maknanya kalau siapa baca dia habis juzuk 5, dia akan jumpa penutup ayat juzuk 5 berkenaan dengan orang-orang munafik. Kenapa Allah duk tekan orang munafik ni? Kita jarang dibincangkan tentang munafik. Sebenarnya munafik ni bahaya, tuan-tuan. Sangat bahaya. Orang munafik ni, dia adalah musuh dalam selimut yang sangat bahaya. Sebab tu kenapa Quran dah ulang-ulang. Al-Baqarah dah ulang dah sampai 20 ayat. Naik pula dalam surah An-Nisa, Allah ingatkan balik. Sebab apa? Sebab nanti kalau kita dah baca Al-Baqarah, kita dah baca Ali Imran panjang-panjang sampailah, takut kita terlupa. Maka Allah ingatkan balik dalam surah An-Nisa tentang orang munafik. Kerana orang munafik ni, dia adalah musuh
yang berada di sekitar kita yang sangat bahaya. Jadi untuk tahu bahayanya orang munafik ni, maka kita perincikan sedikit maklumat pada ayat 137 sampai 147, tapi kita tak bawa lah ke semua ayat. Saya buat contoh sahaja. Okay, kita tengok pada ayat nombor 137. Okey, ini kita ulas sedikit ayat untuk mengukuhkan lagi, untuk memberikan kefahaman kepada kita betapa bahayanya orang-orang munafik. Sampai zaman sekarang ada orang munafik. Quran, sebab tu Quran ini digunakan untuk sebagai petunjuk. Okey, Allah Ta'ala sebut orang munafik ni apa? Ayat 137 ni sebenarnya para ulama khilaf. Dalam mentafsirkan ayat 137 ni sebenarnya siapa? Tapi salah satu pendapat tafsiran para ulama seperti Imam Mujahid, Qatadah mengatakan ayat 137 ni Allah nak cerita tentang orang munafik lah. Orang munafik ni kenapa? Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Allah kata sesungguhnya orang yang beriman. Dia beriman kemudian kafir. Kemudian dia beriman, kemudian dia kafir. Akhirnya dia kafir, maka kafiran dia bertambah, maka dia mati dalam keadaan kafir. Allah kata apa? Allah takkan ampun orang macam ni. Dan Allah tidak memberikan dia hidayah untuk mendapat jalan kebenaran. Siapa dia mereka ni? Kan? Kejap beriman, lepas tu jatuh kafir. Lepas tu beriman lagi, kemudian jatuh kafir. Bila jatuh kafir saja, Allah matikan dia terus dalam kafir. Orang yang macam ni kata Allah, Allah tak akan memberikan pengampunan kepada mereka. Salah satu pentafsiran para ulama tafsir mengatakan ini merujuk kepada orang-orang munafik. Ibnu Katsir pun dia ulas seperti itu. Okey. Kita lihat pada ayat yang lain. Ini saya terus lompat pada ayat 141. Kita nak lihat apa keburukan watak orang-orang munafik yang ada di sekitar kita, yang kita sebab tu Quran mengingatkan kita. Sebab tu Quran mengulang dia. Okay, kita terus pergi kepada terjemahan lah. Tengok pada terjemahan ayat, Allah kata apa. Kita baca terjemahan, Allah kata, orang yang menunggu-nunggu kepada diri kamu. Maksudnya Allah beritahu ada manusia ni, maknanya siapa? Orang munafik lah. Mereka ni menunggu-nunggu je, tunggu je. Allah kata mereka ni jenis yang tunggu je. Tunggu apa? Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka akan berkata. Mereka kata apa? Mereka kata apa? Alam nakum ma'akum. Mereka kata apa? Mereka kata, kita kan geng. Macam itulah dalam bahasa mudah kita. Orang-orang munafik ni, dia jenis orang yang mengambil kesempatan. Kalau dia tengok orang Islam menang, dapat kebaikan, dia akan cepat mengaku. Dia akan menunjuklah, aku ni kan Islam, kita kan Muslim. Aku kan geng kau. Lepas tu Allah kata apa? Allah kata wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Kalau orang Islam pula kalah pula, orang Islam dapat keburukan pula, tapi Allah kata dan jika orang kafir mendapat bahagian dia. Bahagian maknanya orang kafir pula yang menang, orang kafir pula yang mendapat kebaikan, kan? Maka mereka berkata pula, orang munafik pula kata, bukankah kami turut memenangkan kamu dan membela kamu daripada orang beriman? Tengok, cara orang munafik ni. Dia jenis orang yang dia mengambil kesempatan. Kalau dia tengok orang kafir tu ada kebaikan, maka dia akan pergi kepada orang kafir. Dia akan kata, kita kan geng, aku sokong kau sebenarnya, kami sokong kau sebenarnya, kan kamilah yang bantu kau untuk mengalahkan orang-orang mukmin. Tengok betapa jahatnya, betapa bahayanya orang munafik ni. Maka Allah kata apa orang yang macam ni? Allah mengatakan apa? Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah kata, maka Allah memberi keputusan antara kamu pada hari kiamat, iaitu Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk menewaskan orang yang beriman. Okay. Kita lihat potongan ayat terus pergi ayat 142. Kita belajar orang munafik ni apa lagi? Orang munafik ni kata Allah, sebenarnya mereka cuba nak tipu Allah. Nak tipu Allah tu maksudnya mereka cuba mereka kan sorokkan dalam hati mereka. Tapi sebenarnya Allah tahu. Tapi Allah kata Allah lah membalas tipu daya mereka.
Mereka Allah kata, oh mereka ingat mereka boleh tipu Allah. Mereka ingat Allah Ta'ala tidak tahu. Tapi Allah Ta'ala tahu. Mereka ni apabila mereka berdiri untuk solat, mereka buat dengan keadaan malas. Lepas tu kalau orang solat malas aja, ada panggil orang munafik. Dan orang munafik ni mereka riak di hadapan manusia dan mereka tidak mengingati Allah kecuali sedikit sekali. Apa maksud mereka riak? Mereka ni memang kalau dia buat satu kebaikan, dia suka nunjuk-nunjuk. Nunjuk baik pada orang. Lepas tu pula kalau mereka dalam mengingati Allah sedikit. Sedikit ni kenapa Allah kata sedikit? Kata para ulama tafsir. Sebab mereka ni kalau solat, mereka buat kebaikan, sebenarnya mereka ni bukan niat nak dapat pahala. Mereka ni bukan niat kerana Allah. Tapi mereka niat itulah nak menunjukkan mereka ni baik, mereka ni riak. Maka Allah kata, Allah umpamakan mereka ini seperti tidak mengingati Allah hanya sedikit sekali. Dan hujungnya apa? Terus pergi ayat nombor 145, Allah mengatakan orang munafik itu jadi apa? Innal munafiqina fid darki asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah di dalam api neraka. Dan Allah kata apa? Mereka tidak akan mendapat seorang penolong pun yang boleh menolong mereka nanti apabila mereka berada dalam api neraka. Inilah jawapan. Kalau ditanya tentang siapakah manusia yang nanti masuk azab paling teruk sekali dalam neraka, jawapannya adalah orang munafik. Kenapa bukan orang kafir? Sebenarnya orang munafik dia adalah kafir. Tapi kenapa tak diistilakan mereka kafir? Tapi sebenarnya mereka kafir. Luaran mereka tak kafir. Sebab mereka solat, mereka mengaku orang Islam. Tapi pada jiwa mereka sebenarnya mereka kafir. Mereka kafir. Okey. Kenapa mereka tak nak tonjol terang-terang yang mereka ni kafir? Kenapa mulut manis cakap kan? Kenapa? Sebab mereka ada sebab. Takut nanti mereka dibunuh oleh orang Islam ke. Lepas tu takut mereka nanti akan diambil harta-harta mereka ke. Jadi sebabkan kepentingan-kepentingan tu, maka mereka berpura-pura lah menjadi seorang yang Muslim. Tapi pada hakikatnya, mereka ini kafir. Maka nanti di hari akhirat, mereka inilah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka yang paling teruk sekali azabnya. Seperti mana Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat nombor 145. Maka kita tamatlah pada juzuk yang ke-5. Mudah je untuk faham juzuk yang ke-5. Inilah namanya sinopsis ringkas untuk juzuk yang ke-5. Okey, kita dah hampir 47 minit. Jadi waktu masih ada lagi yang boleh kita bincang-bincangkan. Jadi inilah sedikit sebanyak sinopsis bagi juzuk yang ke-5 sampai 147. Tapi kita belum lagi habis surah Nisa ya. Ada lagi beberapa ayat. Jadi besok malam untuk juzuk yang malam berikutnya untuk juzuk yang ke-6 kita akan ambil lagi beberapa ayat dalam ayat nombor 148 sehinggalah ayat nombor 176 dan lepas tu kita terus masuk kepada suratul Al-Maidah. Jadi untuk pengisian malam besok kita akan dapat mengetahui tentang surah Al-Maidah ini pula, apakah objektif suratul Al-Maidah. Apakah tujuan suratul Al-Maidah? Secara tidak langsung kita akan belajar tentang juzuk yang ke-6 nak memberi fokus tentang perkara apa. Apa yang Allah nak bimbing kita. Apa yang Allah Ta'ala nak kita buat. Apa yang Allah Ta'ala nak beri kita petunjuk pada juzuk yang ke-6. InsyaAllah kita akan ulas pada malam esok untuk juzuk yang ke-6. Jika ada sebarang persoalan, mungkin tuan-tuan boleh tanya. Okay, kalau ni sementara waktu masih ada sikit lagi kan, cuti kan, boleh lambat sikit kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tolong catat sebelum kita nak habiskan surah An-Nisa ini, takut besok saya terlupa nak maklumkan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan ya, surah An-Nisa ni dia ada beberapa keistimewaan lain. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ni Allah ada sebut tentang satu golongan manusia. Banyak dalam surah An-Nisa.
Bukan banyak soal hisab. Maksudnya ada satu golongan manusia yang manusia itu adalah manusia Allah beri nikmat. Siapa dia orang beri nikmat? Iaitu para nabi. Okey, tuan-tuan tulis catat. Dalam surah An-Nisa, tuan-tuan nanti kalau baca pada ayat 1 sampai ayat nombor 176 kan nanti tuan-tuan cari. Dalam surah An-Nisa ada berapa nama Rasul yang Allah Ta'ala sebut dalam suratun An-Nisa. Dalam Nisa tu Allah ada sebut nama para Rasul. Ada berapa para Rasul tu? Kita cari. Tadi saya dah bagi kerja pada tuan-puan. Ada 60 ayat sebut nama Allah Al-Husna. Nama Allah Al-Husna dalam surah Nisa banyak sebut Al-Alim dengan Al-Hakim, Al-Ghafur dengan Ar-Rahim. Dan kalau kita baca surah Nisa, rupa-rupanya ada rasul-rasul yang Allah sebut namanya dalam surah Nisa. Nak tahu namanya siapa? Saya sebut nama je. Tapi tetap cari ayat dia. Ada 2 ayat. Allah menyebut Tak ada khusyuk. 2 Kalau nama, ada 2 nama Nabi. Okey, tak apa. Okey. Nak tahu Nabi tu Nabi apa? Kenapa Allah sebut nama Nabi tu dalam surah An-Nisa? Itu pun satu maklumat yang perlu kita gali. Allah Ta'ala tidak sama sekali meletakkan sesuatu kisah, sesuatu perkara dalam surah mesti ada sebab. Okey. Nama Nabi tu, tuan-tuan dan puan akan jumpa Nabi itu namanya adalah, tuan akan jumpa Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Musa. Ada berapa nama Nabi kat situ? Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, Daud, Musa. Ada 12 nama Nabi, nama Rasul yang Allah sebut dalam 2 ayat di dalam surah An-Nisa. Tapi Al-Asma'ul Husna tu saya tak dapat nak sebutkan malam inilah 60 ayat tu. Dia, kalau kita baca Quran, dia mesti ada sebab. Kenapa dia macam ni? Setiap surah dia ada ciri istimewa. Okay, surah ni istimewanya kat sini, surah ni istimewanya dekat sini. Tapi yang istimewa tu, ciri-ciri yang keistimewaan itulah sebenarnya ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita. Sebab kita tak belajar tu yang kadang kita mengabaikan yang ciri-ciri yang istimewa. Macam contohnya surah Al-Baqarah kan. Apa istimewanya surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah merupakan satu-satunya surah yang menyebut paling lengkap rukun Islam. Siapa nak belajar rukun Islam, paling lengkap rujukannya Al-Baqarah. Itu dipanggil ciri istimewa. Kalau dia macam ni, setiap surah dia ada ciri-ciri istimewa dia. Ciri istimewa inilah sebenarnya yang memberikan kita maklumat tentang ada sesuatu pada benda istimewanya dalam surah tersebut. Begitu. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita lagi banyak, lagi kita gali, lagi kita akan dapat banyak ilmu. Tapi kita kena sabar. Untuk dapat ilmu Allah yang luas ini, bukan, kita kena sabar. Belajar Quran kena sabar, kena istiqamah, ikhlaskan hati semata-mata kerana Allah. Minta Allah berikan kekuatan, Allah beri inayah, Allah berikan kita pertolongan untuk kita teruskan belajar sampailah kita habis pada juzuk yang ke-30. Moga-moga Allah Ta'ala membimbing kita, Allah beri kita hidayah, Allah berikan kita taufik. Wallahu ta'ala a'lam. Dah 20, dah pukul 11.10. Ada lagi dalam lebih kurang dalam
15 minit sebab kita buat 1 jam kan. Tapi tak apa, kita boleh habis awal pada malam ni. Okey, ada apa-apa soalan yang boleh kita kongsi-kongsi daripada soalan tentara perempuan? Saya tengok ada tak soalan dia? Okey, ada bertanya soalan, Ustaz boleh ceritakan ciri-ciri orang fasik? Apa beza fasik dengan munafiq? Okey. Fasik dengan orang munafiq. Baik. Begini. Orang fasik, dia perkataan fasik, fasik, dia umum. Umum ni maksudnya dalam bahasa Arab, perkataan fasik ni dia merujuk kepada keluar sesuatu daripada ketaatan. Dia fasik ni dalam istilah Quran maknanya apa saja perbuatan yang keluar daripada ketaatan, kita digelar fasik. Kita digelar fasik. Cuma maksudnya orang yang buat dosa ni dia panggil fasik lah. Dia panggil fasik. Cuma bezanya adalah pada darjat-darjat fasik. Faham tak? Darjat-darjat fasik. Darjat-darjat fasik ni maksudnya adalah fasik yang paling besar sekali. Fasik yang paling besar yang Allah sebut di dalam Quran, dia merujuk kepada orang-orang yang kafir. Maknanya semua orang kafir dia adalah fasik. Tapi tidak semua orang fasik dia itu kafir. Kena faham macam tu. Sebab fasik ni adalah al-khuruju minat ta'ah. Keluar daripada ketaatan. Okey. Saya tunjukkan dia punya notanya. Okey. Saya tunjukkan tentang fasik. Okey. Beza dia dengan munafik nifaq. Okey. Sekejap ya. Nifaq ni pula, kita kena tahu nifaq dari sudut i'tiqad dengan nifaq dari sudut amal. Kalau amal, saya tunjukkan tentang fasik tadi saya jawab Kejap. Okey. Saya tunjukkan fasik. Nampak nota saya? Nampak nota fasik tak? Mohon respon. Nampak. Nampak. Okey, saya tunjukkan tentang fasik. Dia untuk ulas pengertian ni kita perlu waktu yang agak panjang sikitlah nak terangkan. Tapi saya sebut untuk fasik dulu untuk soalan pada malam ni sebab dia bertanya tadi fasik. Tengok fasik. Okey, apa tu fasik? Fasik dalam Quran Allah sebut sebanyak 54 kali. Apa maksud perkataan fasik? Dari sudut bahasa keluar daripada sesuatu. Okey. Dari sudut istilah adalah keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya siapa yang tak taat pada Allah dia panggil fasik. Sebab tu kita ni pun dapat pangkat fasik. Kalau ikut jadi saksi tak layak kita fasik kan. Keluar pada ketaatan dia panggil fasik. Okey, kita tengok lagi. Okey, contoh perkataan surah Al-Kahfi. Okey, perkataan fa fasaqan amri rabbih. Okey, kita tengok fasik lawannya iman. Okey. Kita jumpa. Ini kalau nak terang, ini dipanggil apa? Saya tunjuk pada perempuan ni maksudnya macam ni. Saya tunjuk pada tentara perempuan untuk kita faham Quran juga, kita boleh belajar menggunakan teknik ataupun modul bertema. Contoh macam ni kan, kita tengok nota ni kan. Ni nota tajuk apa? Fasik menurut Quran. Ni dipanggil bertema. Tema tajuk fasik. Kita nak belajar tema tajuk zalim boleh. Nak belajar tajuk tema nifak boleh. Nak belajar tajuk tema apa? Ada beratus-ratus tema yang kita boleh belajar untuk faham Quran. Dia punya mesej mudah je. Semua orang nak faham Quran. Tapi pendekatan dia apa? Pendekatan bertema. Dari kalau ambil fasik, ni dia antara contoh dia. Okay, saya jawab tadi lah. Waktu agak berjalan dengan lebih panjang. Okay, fasik lawannya kepada iman. Ambil dalam surah Al-Imran ayat nombor 110. Allah kata, minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Okay. Dekat sini. Ni yang kita nak saya jelaskan tadi. Kalau kita jumpa golongan fasik dalam Quran, dia terbagi pada dua. Ada fasik, dia merujuk kepada orang kafir, dia juga merujuk kepada orang munafik. Dan ada juga fasik, dia bukan orang kafir. Dia bukan orang munafik. Yang macam munafik di zaman Nabi tu. Tapi dia pelaku dosa besar, pelaku dosa kecil, yang berterusan, dia juga dapat gelaran fasik. Tapi fasik yang sebenar-benar yang paling besar darjat orang fasik ni adalah orang kafir, orang munafik. Kita tengok contoh ayat. Okey, kita tengok contoh. Kita tengok kepada contoh-contoh fasik besar. Ini contoh ayat dia. Okey, ni
Ini modul belajar bertema. Belajar bertema. Ini pun boleh bantu untuk faham Quran. Kadang-kadang kita confusekan az-zalimun tu apa? Sebab ni bertema. Maka kita tengok contoh ayat Quran. Kita tengok Allah kata fasik itu adalah kafir fasik itu juga termasuk orang kafir. Allah kata dalam surah Taubah ayat nombor 84. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Tengok Allah guna perkataan fasiqun tapi dia kafir. Sesungguhnya mereka yang telah kufur kepada Allah dan Rasulnya dan mereka itu mati sedangkan mereka dalam keadaan fasik. Okey, ni tentang fasik. Okay, itu di antara contoh-contoh lah. Okay, itu di antara contoh-contoh untuk jawapan kepada fasik. Tapi nifak tu dia terbagi pada dua. Ada nifak bentuk akidah. Akidah ni macam, maksudnya siapa ada perbuatan macam orang munafik di zaman Nabi tu, maka dia terkeluar daripada Islam. Iman dia terkeluar daripada iman. Tapi ada nifak, perbuatan nifak yang dia sama perangai macam orang munafik zaman Nabi. Macam Nabi sebut dalam hadis tu kan. Yang Nabi kata sesiapa yang ada beberapa perkara ni dia macam orang munafik. Contohnya siapa? Contohnya mempunyai sifat apa? Kalau dia diberi amanah, dia khianat. Kalau dia bercakap, dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia akan khianati. Itu di antara contohlah untuk cerita tentang orang fasik. Sebab jawapan ni dia perlukan kepada perincian yang lebih lanjut untuk menjelaskan dari sudut bahasa, kemudian pembahagian-pembahagian dia. Okay, itu insya-Allah nanti kita kena jawab kena buat dalam slot yang lain lah. Okey, saya jawab kalau ada soalan lain mampu saya jawab mana. Okey, ada soalan dekat bahagian chat tak? Ada tak soalan? Ustaz, apa khidmah khabiran disebut dalam surah An-Nisa? Okey. Khabiran, kita sudah maklum tentang khabiran ini dia dikaitkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia setiap perintah Allah, setiap tindakan yang kita buat pada Allah, yang kita buat yang Allah suruh pada kita, kalau kita tidak tunaikan, kalau kita tidak buat, Allah Ta'ala mengetahui dengan mendalam. Kita tak buat, manusia tak nampak. Orang lain tak nampak. Betul tak? Tetapi kita jangan lupa yang Allah Ta'ala itu mendalam ilmunya. Sangat mendalam ilmunya. Dikaitkan dengan khabir. Baik, tuan-tuan perempuan yang Allah rahmati, lagi Allah kasihi sekalian. Okey, Allah tu Maha Pengampun. Okey, untuk mengulas nama-nama Allah, kita memerlukan waktu yang agak panjang juga sebenarnya nak ulas. Sebab dia kalau nak faham nama-nama Allah Al-Husna tu, kita kena kaitkan dia dengan ayat tu. Jadi dia akan ambil waktu yang agak panjang sedikit lah. Tapi saya simpan dulu. Saya minta pada admin untuk simpan soalan. Ada yang bertanya tentang ayat 43 surah An-Nisa tu, ada kalimah Allah tu Maha Pemaaf, lagi Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita tengok ayat nombor 43, apa ibrah dia? Nama tu disebut berturut-turut. Inilah di antara yang saya sebut pada tuan-tuan perempuan ya. Dia nak belajar Quran ni, nak faham surah dalam Quran juga, kita boleh mengambil kaedah nama-nama Allah Al-Husna. Okey. Ayat nombor berapa? Ayat nombor 43. Okey. Ayat nombor 43 ni dia dikaitkan dengan orang yang bersuci sebelum solat. Ayat nombor 43 tentang orang yang bersuci sebelum solat. Allah kata innallaha kana afuwan ghafura. Okay, insya-Allah nanti soalan ni yang bertanya ni nanti saya akan jawab pada hari besok. Saya kumpul dulu soalan ni. Sebab ada juga bertanya tentang apa hikmah khabiran disebut 4 kali dalam surah An-Nisa. Okay, ni saya telah sebut secara ringkas. InsyaAllah saya akan jawab besok sebab saya nak ambil sekali maklumat tentang apa beza fasik dengan munafik. InsyaAllah besok saya jawab, dan kalau sempat saya buat note, saya cuba buat note yang ringkas. Saya cuba ya, tapi saya tak janji. InsyaAllah saya cuba untuk menjawab soalan tuan-tuan dan perempuan. Saya kumpul dulu, nanti kita jawab pada hari yang berikutnya.
Okey, wallahu taala alam. Terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana sudi mengikuti program kita Sinopsis 30 Juzuk Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberikan kita rahmat, Allah beri kita berkat. Kita jumpa lagi insya-Allah pada kelas yang akan datang. Segala kekurangan kemaafan mohon diberikan kemaafan. Jadi kalau sebarang maklumat tuan-tuan boleh join di Telegram di Telegram Academy Tadabbur Center, ataupun kalau siapa nak mengikut pengulangan rakaman-rakaman boleh tengok di YouTube yang telah pun di-upload. Tuan-tuan boleh lihat rakaman-rakaman yang telah di-upload. Moga-moga kita semua dapat manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.